Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, jadi ini adalah ulang kaji kita untuk peperiksaan SPM 2020. Jadi saya harap anda boleh bagi kerjasama, anda boleh tengok video ini dan membantu sedikit sebanyak membantu anda dalam membuat persediaan untuk SPM pada tahun 2020. Okey, jadi kita tengok pada soalan yang pertama yang saya sediakan, iaitu tajuk dalam ketaksamaan yang memuaskan rantau yang berlorek. Okey, bila bercerita berkaitan dengan ketaksamaan yang memuaskan rantau yang berlorek, awak mesti terfikir berkaitan dengan lebih besar dan sama, lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama. Okey, sebab ada perkataan ketaksamaan. Okey, awak ingat bila topik ni keluar, apa yang perlu awak ingat? Awak tengok rujukan anda. Okey, rujukan anda sama ada awak merujuk kepada X ataupun merujuk kepada Y. Okey. Okey, rujukan kita. Okey. Jadi rujukan yang pertama, jika kita merujuk kepada X, kalau dia bagi lebih besar ataupun lebih besar dan sama, maksudnya dia berada kanan graf. Okey. Kalau dia lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama, bermaksudnya dia berada di kiri graf. Okey, maksudnya kawasan berlorek tu berada di sebelah kiri. Kalau rujukan kita adalah Y, okey, kalau lebih besar atau lebih besar dan sama, maka dia berada di atas graf. Okey. Kalau lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama, dia berada di bawah graf. Okey. Itu yang pertama yang perlu anda tahu. Kemudian adalah berkaitan dengan garisan. Okey, ada dua jenis garisan yang digunakan. Yang pertama adalah garisan tak putus. Yang kedua adalah garisan putus-putus. Okey, garisan tak putus ini bermaksud dia ada dan sama dengan. Maksudnya kita boleh guna lebih besar dan sama dengan atau lebih kecil atau sama dengan. Okey, maksudnya bawah tu ada satu lagi tanda, baru kita guna garis tak putus. Kalau kita guna garisan putus-putus, okey, bermaksud itu adalah lebih besar ataupun lebih kecil. Di bawah ni tiada tanda sama dengan. Okey, baiklah. Jadi kita tengok kepada soalan yang pertama. Okey, nyatakan tiga ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek dalam rajah satu. Okey, jadi kalau awak tengok pada gambar rajah. Okey, kita tengok pada gambar rajah, dia dah bagi tiga ketaksamaan, tiga persamaan garisan. Jadi ini yang menyenangkan, awak tengok yang pertama. Okey, kita tengok yang pertama. Y sama dengan 5. Jadi rujukan anda adalah sekarang Y. Bila Y, kita tengok bila Y, awak mesti merujuk kepada atas ataupun bawah graf. Okey, jadi kalau awak tengok garisan ini, awak tengok yang dilorekkan adalah di bawah graf. Bila di bawah graf, maksudnya dia adalah lebih bawah graf, maksudnya dia lebih kecil ataupun kecil dan sama. Okey, tapi awak tengok garisan dia gunakan, tengok garisan yang digunakan adalah garisan putus-putus. Maka jawapan dia adalah yang pertama adalah Y lebih kecil daripada 5. Okay. Kita tengok persamaan yang kedua. Itu adalah persamaan yang pertama. Okey, persamaan yang kedua saya merujuk kepada Y sama dengan 2X. Okey. Y sama dengan 2X. Awak tengok rantau yang dilorekkan. Jadi rujukan kita adalah Y. Bila rujukan kita Y, awak tengok dia lorek berada di sebelah bawah. Bila bawah graf maksudnya lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama. Okey.
Lebih kecil ataupun lebih kecil dan sama itulah ditentukan oleh jenis garisan. Kalau garisan tak putus maka dia ada sama dengan. Jadi yang sekarang dia berada di bawah maka lebih kecil jadi Y lebih kecil dan sama 2X. Okey, yang ketiga. Yang ketiga yang kita ada adalah Y sama dengan X. Okey, awak tengok Y sama dengan X dia guna garisan putus-putus. Bila putus-putus dia tiada tanda sama dengan. Tengok rujukan kita adalah Y sebab Y berada di sebelah kiri jadi maksudnya kita tengok dia berada di sebelah dilorikkan di sebelah atas ataupun di sebelah bawah garisan tersebut. Tengok dia berada di sebelah atas. Okey, jadi bila berada di sebelah atas, okey, jadi di sebelah atas maka dia adalah lebih besar ataupun lebih besar dan sama. Jadi kita kena rujuk kepada garisan putus-putus ataupun garisan tak putus. Okey, dalam kes sekarang dia bagi garisan putus-putus. Maksudnya tiada tanda sama dengan. Jadi persamaan kita Y lebih besar daripada X. Jadi itu adalah jawapan untuk soalan yang pertama Q1.1. Okey, sekarang kita merujuk kepada soalan 1.2. Okey, masih soalan yang sama dia kata nyatakan 3 ketaksamaan yang mentakrifkan rantau yang berlorik dalam rajah 1. Okey, jadi kalau awak perasan daripada gambar rajah, awak diberi 2 sahaja persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan negatif X tolak 6. Y sama dengan X tambah 8. Okey, jadi satu lagi yang perlu awak cari. Okey, daripada gambar rajah. Okey, kita merujuk kepada yang dia bagi dulu. Okey, kita tengok pada yang dia bagi. Okey, yang pertama dia bagi Y sama dengan negatif X tolak 6. Awak tengok dia lorik dekat bahagian mana? Tengok rujukan kita dulu. Kita nak rujuk X ke nak rujuk Y? Jadi sekarang kita nak merujuk Y. Maksudnya Y tu atas dan bawah. Jadi kita tengok garisan tersebut dilorikkan di bahagian sebelah atas. Jadi jawapan dia adalah Y lebih besar. Oh, tengok dia guna garisan putus-putus ataupun tidak. Jadi sekarang dia guna garisan tak putus. Maka dia ada tanda sama dengan. Jadi salin saja negatif X tolak 6. Okey, persamaan yang kedua. Okey, persamaan yang kedua saya merujuk kepada Y sama dengan X tambah 8. Jadi kita tengok rujukan kita adalah Y, maka yang ni dia lorikkan di sebelah bawah graf garisan tersebut, maka dia adalah lebih kecil. Garisan digunakan adalah putus-putus. Jadi jawapan dia Y lebih kecil. Okey, X tambah 8. Kenapa tiada tanda sama dengan di situ? Disebabkan oleh dia menggunakan garisan putus-putus. Okey, yang ketiga, bagaimana awak nak cari? Yang ketiga adalah garisan ini ya sebenarnya. Okey, sebab dia berada di sini. Okey, rantau berlorik tu dibatasi oleh tiga garisan. Itu yang pertama, ini adalah yang kedua, ini yang ketiga. Okey, jadi awak kena tahu garisan tu apa dia. Jadi yang ni adalah garisan dia adalah Y sama dengan, garisan ini adalah X sama dengan kosong. Okey, awak tolong ingat pelajar. Bila awak ada graf, kalau dia tegak, katakan dia melalui sini 3. Jadi garisan ini kita panggil dia adalah X sama dengan 3. Katakan sini dia lalu pada 24. Jadi maksudnya ini adalah X sama dengan 24. Kalau dia lalu di sebelah sini sekalipun, tapi masih garisan tegak selari dengan paksi Y, katakan dia melalui negatif 2. Jadi ini adalah X sama dengan negatif 2. Okey, dalam kes sekarang dia melalui kosong. Jadi garisan tersebut kita panggil dia adalah garisan X sama dengan kosong. Jadi awak tengok, bila sekarang X sama dengan kosong, rujukan kita adalah X. Rujukan kita X. Bila X maksudnya kita merujuk kepada kiri dan kanan. Lebih besar ke kanan, lebih kecil ke kiri. So dalam kes sekarang, yang dilorikkan adalah di sebelah
kiri, maka dia adalah lebih kecil. Okey. Jadi X lebih kecil ada dan sama sebab dia adalah garisan tak putus. Lebih kecil dan sama daripada kosong. Jadi itu sahaja jawapan dia. Okey, kita tengok kepada soalan 1.3. Okey, Raja 1 menunjukkan rantau yang berlorek yang memuaskan ketaksamaan. Okey, kita tengok yang pertama, Y sama dengan X tambah 6. Okey. Jadi awak tengok garisan tersebut yang bahagian yang dilorekkan adalah di bawah garisan tersebut. Jadi maksudnya ini adalah jawapan dia adalah Y. Kalau bawah, rujukan kita adalah Y. Jadi atas bawah. Jadi bawah tu adalah kecil. Jadi lebih kecil ada dan sama sebab garisan tak putus. X tambah 6. Okey, kita tengok pada persamaan yang kedua iaitu Y sama dengan negatif X tolak 1. Okey. Jadi garisan ni kita boleh tengok dia berada di sebelah atas. Okey, rujukan kita Y dia berada di sebelah atas, maka dia adalah lebih besar. Y lebih besar. Ada sama dengan ataupun tak? Kita tengok garisan putus-putus ataupun tak putus. Dalam kes sekarang dia bagi garisan tak putus, maka kita ada tanda sama dengan kes salin yang belakang tu negatif X tolak 1. Okey. Okey, baru ada dua kan. Yang kita dah buat adalah garisan ini dengan garisan ni. Ada satu lagi garisan yang perlu awak buat adalah garisan ini. Okey. Jadi garisan itu awak tengok dia melalui pada negatif 1. Jadi ini adalah garisan X sama dengan negatif 1. Sekarang rujukan kita adalah X. Okey, rujukan kita adalah X. Bila X maksudnya kiri dan kanan. Okey, jadi kalau ke kanan lebih besar, ke kiri lebih kecil. Kita tengok dia lorek di bahagian mana? Dia lorek di sebelah kiri. Okey, bila di sebelah kiri maksudnya lebih kecil. Jadi X lebih kecil. Tengok garisan putus-putus ataupun garisan tak putus. Sekarang putus-putus maka dia tiada tanda sama dengan. Tu salin negatif 1. Jadi itu sahaja jawapan dia. Okay. Next soalan 1.4. Berdasarkan graf yang disediakan, tulis ketiga-tiga ketaksamaan yang memuaskan kawasan berlorek. Okey. Jadi rujukan yang pertama Y sama dengan X tolak 2. Jadi garisan ni ya. Jadi garisan ni awak tengok dia berada di sebelah atas sebab rujukan kita adalah Y. Jadi jawapan dia adalah Y lebih besar daripada 2. Lebih besar daripada X tolak 2. Okey, dia tiada tanda sama dengan sebab garisan putus-putus. Okey, yang kedua. Yang kedua adalah Y sama dengan negatif X tambah 2. Jadi ini garisan dia. Okey, garisan ini kita tengok dia berada di sebelah mana? Okey, dia berada di sebelah atas. Jadi bila di sebelah atas, jadi jawapan dia adalah Y lebih besar dan sama sebab dia garisan tak putus. Jadi negatif X tambah 2. Yang seterusnya. Okey, garisan yang seterusnya adalah garisan ini. Okey. Jadi bila garisan mendata, nama garisan ini adalah Y. Y sama dengan dia lalu 6, jadi Y sama dengan 6. Okey. Awak ingat bila ada garisan mendata selari dengan paksi X, katakan dia melalui 3. Jadi garisan ini adalah Y sama dengan 3. Kalau dia melalui katakan negatif 7. Jadi Y sama dengan negatif 7. Syarat dia mesti mendata selari dengan paksi Y. Paksi X. Maaf
Okey, jadi sekarang awak tengok rujukan kita adalah Y, jadi awak tengok lorikan dia itu adalah berada di sebelah bawah. Okey, jadi maksudnya jawapan dia adalah Y lebih kecil dan sama sebab dia adalah garisan tak putus 6. Okey, next seterusnya soalan 1.5. Okey. Okey. Darjah 1 menunjukkan kawasan berlorik dilukis pada sarta kertas, nyatakan 3 ketaksamaan yang mentarifkan kawasan tersebut. Okey. Yang pertama kita tengok. Okey, yang pertama kita rujuk kepada garisan ini. Jadi garisan ini nama dia adalah Y sama dengan 6. Awak tengok dia lorik di sebelah mana? Dia lorik di sebelah bawah. Jadi jawapan dia Y lebih kecil dan sama 6. Okey. Sekarang dua persamaan garis lurus dia tak bagi. Jadi awak kena cari. Yang tadi senang dia bagi mendata dengan tegak. Okey, jadi yang tu tak perlu ada formula. Sekarang dia dah condong. Bila condong maksudnya awak kena guna persamaan garis lurus iaitu Y sama dengan MX tambah C. Okey. Jadi kita rujuk. Jadi kita ada Y sama dengan MX tambah C. M itu adalah kecerunan. C itu adalah pintasan Y. Okey, jadi kecerunan ada formula iaitu yang pertama adalah Y2 tolak dengan Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Okey, atau kecerunan adalah bersamaan negatif pintasan Y per dengan pintasan X. Okey, jadi dua-dua ni boleh digunakan mengikut situasi. Okey, awak tengok pada garisan yang ni, garisan yang saya tanda ini. Okey. Okey, yang ni dia tiada pintasan X ataupun pintasan Y ataupun pintasan yang dia bagi tu adalah pintasan yang melalui titik yang sama. Jadi kita tak ada dua pintasan X dan Y yang berlainan. Jadi kita tak boleh guna formula yang kedua, tapi kita boleh guna formula yang pertama. Maaf. Okey, jadi kita terpaksa guna persamaan yang pertama iaitu Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi kita tengok merujuk kepada titik ini awak ada 6, titik ini ada 0, 0. Jadi kita guna persamaan rumus formula kecerunan yang pertama iaitu M dia adalah sama dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak dengan X1. Jadi katakan saya ambil ini sebagai X1, Y1, ini X2, Y2. Jadi gantikan dalam formula. Jadi maksudnya 6 tolak 0 per 6 tolak 0. So dapat 6 per 6. So dapat 1. Okay. Jadi akan dapat Y sama dengan MX tambah C. Y sama dengan M awak adalah 1. X tambah C. Awak tengok C dia lalu pada pintasan Y. Tengok dekat sini berapa? 0. So, awak akan dapat Y sama dengan X. Jadi, awak tengok garisan tersebut, dia lorik dia berada di sebelah atas. Jadi, sebelah atas maksudnya lebih besar. So, Y lebih besar atau sama dengan X. Kenapa ada sama? Sebab dia garisan tak putus. Okey, yang seterusnya. Okay, saya merujuk kepada garisan tersebut. Okey, jadi garisan tersebut kita tak ada persamaan. Jadi kita kena cari persamaan. Jadi kita cari dulu kecerunan. Kecerunan dia adalah negatif
pintasan Y per dengan pintasan X. Kenapa saya guna formula itu? Sebab saya ada sini adalah pintasan Y. Sini saya ada pintasan X. Okey, kalau awak tak nak guna formula tersebut, awak masih boleh guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 sebab awak tahu koordinat sini adalah 60, koordinat sini adalah 60. Okey, sorry. Ini 60, atas ni pintasan Y kita ada 06. Okey, jadi awak boleh guna koordinat tersebut menggunakan formula kecerunan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Okey, jadi kita masukkan nilai. So, sama dengan negatif. Pintasan Y adalah 1, adalah 6 per dengan pintasan X pun 6. So, dapat negatif 1. Jadi persamaan awak adalah Y sama dengan MX tambah C. So Y sama dengan negatif 1 X. Okey. Tambah C. C adalah pintasan Y. Jadi pintasan Y awak adalah 6. Jadi dia akan jadi Y sama dengan negatif X tambah 6. Jadi kita tengok dia lorekkan dia adalah berada di sebelah atas. Jadi di sebelah atas maka Y lebih besar daripada negatif X tambah 6. Okey. Okey, kita tengok pada soalan 1.6. Okey, nyatakan tiga ketaksamaan yang mewakili kawasan berlorek dalam rajah 1. Okey. Jadi yang awak dah ada adalah garisan yang ni yang senang untuk awak buat. Ini adalah nama dia adalah garisan apa? X sama dengan 0. Jadi rujukan kita adalah X. Jadi bila X kita tengok kiri dan kanan. Tengok dia lorek berada di sebelah kanan. Jadi jawapan yang pertama adalah X lebih besar daripada lebih besar dan sama dengan 0. Okey, sebab garisan tak putus. Okey, kita tengok yang kedua. Okey. Okey, yang kedua saya tengok merujuk pada garisan ini. Jadi kalau garisan ini kita boleh guna kecerunan negatif pintasan Y per dengan pintasan X sebab kita ada dua pintasan. Okey. Jadi saya cari kecerunan sama dengan negatif pintasan Y per dengan pintasan X sama dengan negatif pintasan Y 8 per dengan pintasan X adalah 4. So ini akan dapat negatif 2. Jadi awak ada persamaan Y sama dengan MX tambah C. Okey, jadi Y sama dengan M. Kecerunan awak adalah negatif 2X tambah C adalah pintasan Y. Jadi 8. Jadi awak tengok garisan ini lorekkan berada di bawah garisan ini, maka dia adalah lebih kecil. Okey, jadi Y lebih kecil daripada negatif 2X tambah 8. Okey, yang ketiga. Okey, garisan ini. Jadi awak tengok garisan tersebut. Okey, ini adalah 0, 0. Okey, pilihlah mana-mana titik yang senang. Okey, katakan saya ambil titik sini. Maka sini adalah 5. Ini adalah 5. Okey, jadi saya boleh cari kecerunan, betul? Jadi kecerunan saya adalah bersamaan dengan Y2 tolak Y1 per dengan X2 tolak X1. Jadi ini saya akan dapat 5 tolak 0 per dengan 5 tolak 0. Sebab ini saya anggap dia sebagai X1 Y1, ini X2 Y2. Okey. Jadi so saya akan dapat 5 per 5. Jadi jawapan dia adalah 1. Jadi saya ada Y sama dengan MX tambah C. Jadi Y sama dengan 1X tambah C adalah pintasan
Y. Kita tengok dekat sini dia pintas kat mana? Dia pintas kat kosong. Jadi tambah kosong. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan X. Okey. Jadi awak tengok dia berada di sebelah atas. Maka jawapan dia adalah Y lebih besar dan sama daripada X. Okey. Yang seterusnya. Okey, 1.7. Lukis 3 ketaksamaan yang memuaskan rantau berlorek yang berikut. Okey, dia dah bagi 2 jadi dah senang. Okey. Jadi sekarang kita merujuk kepada garisan ini. Jadi dia berada di lorek di bawah. Jadi maksudnya jawapan dia adalah Y lebih kecil daripada X tambah 1. Okey. Yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya, saya merujuk pada garisan ini. Awak tengok dia berada di sebelah atas. Jadi, dalam kes sekarang yang ni, awak tengok dia ada Y, ada X sebelah kiri. Jadi, awak boleh pilih mana-mana. Sama ada nak rujukkan sebagai X ataupun rujukkan kepada Y. Kalau awak rujuk kepada X, mesti tengok kiri dan kanan. Okey, kalau awak merujuk kepada Y, awak mesti tengok kepada atas dan bawah. So dalam kes sekarang saya lebih suka merujuk kepada Y. Okey, jadi awak tengok dia berada di sebelah atas, maka jawapan dia adalah Y tambah dengan 2X tolak 8. Jadi sebelah atas lebih besar. Ada dan sama kosong. Okey. Yang seterusnya. Okey. Yang seterusnya awak kena tahu garisan ni. Garisan ni apa nama dia? Okey, sebab dia tak nyatakan. Jadi macam mana awak nak tahu? Okey, jadi awak tengok dia lalu tepat sini adalah persilangan dengan garis Y tambah dengan 2X tolak 8. Jadi pada apa-apa koordinat pada paksi X, nilai Y dia adalah kosong. Okey, jadi ingat pada paksi X, nilai Y dia mesti kosong. Maksudnya awak guna persamaan garisan ini, gantikan Y sama dengan kosong. Ada Y tambah 2X tolak 8 adalah sama dengan kosong. Jadi saya ada Y sekarang dah kosong. Kosong tambah 2X tolak 8 sama dengan kosong. Jadi saya tinggal 2X tolak 8 sama dengan kosong. 8 tu pindah ke kanan. Jadi saya akan dapat 2X sama dengan 8. X sama dengan 8 per 2. So dapat 4. Okey. Jadi maksudnya sini adalah 4. Jadi garisan ini nama dia adalah X sama dengan 4. Jadi kalau merujukkan X, maka awak kena rujuk pada kanan dan kiri. Jadi kalau awak tengok dekat situ, dia berada di sebelah kiri. Bila kiri, maka X lebih kecil dan sama dengan 4. Ada tanda sama dengan sebab dia guna garisan tak putus. Okay, kita teruskan kepada soalan 1.8. Okey, pada graf yang disediakan di ruangan jawapan, lorekkan rantau yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan. Okey, yang pertama adalah Y tambah X lebih kecil dan sama dengan 4. Okey, jadi yang ni yang pertama, jadi kita mesti merujuk garisan ini. Okey, jadi awak tengok simbol dia adalah lebih kecil. Jadi lebih kecil maksudnya kita merujuk kepada Y, maka dia berada di sebelah bawah. Okey. Yang seterusnya, kita tengok pada persamaan yang kedua, iaitu Y lebih besar atau sama dengan negatif 1. Jadi pada graf awak tiada garisan tersebut, maka awak kena lukis. Okey. Maksudnya Y sama dengan negatif 1. Maksudnya dia adalah garisan mendatar yang selari dengan paksi X. Okey, pada negatif 1. Jadi sini adalah negatif 1. Jadi garisan dia adalah garisan tak putus. Guna pembaris. Saya tak tunjuk guna pembaris sebab jadi ini adalah garisan Y sama dengan negatif 1. Mesti lukis. Pastikan awak lukis guna pensel dan pembaris. Okey. Kemudian awak tengok dia berada di sebelah
atas sebab dia lebih besar. Lebih besar maksudnya berada di sebelah atas. Okey, yang seterusnya rujukan kita adalah Y lebih kecil daripada X, jadi graf ini. So, lebih kecil daripada X, jadi dia berada di sebelah bawah. Jadi awak dah nampak kan kawasan yang perlu awak lorek. Jadi awak lorekkan kawasan tersebut. Okey. Jadi itu sahaja. Okey, yang seterusnya. Okey, latihan 1.9. Okey, pada Raja 1 di ruangan jawapan lorek rantai yang memuaskan ketiga-tiga ketaksamaan Y lebih kecil atau sama dengan 4. Jadi yang ni, garisan ini lebih kecil, maka lebih kecil maksudnya merujuk dekat bawah. Okey, yang seterusnya, X lebih kecil daripada 8. X lebih kecil pada 8, kita rujuk pada garisan X sama dengan 8. Jadi merujuk pada X lebih kecil maka berada di sebelah kiri. Okey, yang seterusnya. Okey, awak ada persamaan yang dibagi adalah 2Y lebih 2Y adalah sama dengan negatif X tambah 8. Okey, jadi awak ada Y. Saya ubah kepada Y sama dengan MX tambah C. Okey, ataupun awak terus ganti, awak cari pintasan X dan pintasan Y. Okey, pada paksi X, okey, ataupun saya guna kotak lah, senang sikit. Okey, saya guna kotak X dan Y, saya ganti X sama dengan kosong, Y sama dengan kosong. Okey, ataupun awak pilih mana-mana nombor yang ada pada paksi X ataupun mana-mana nombor pada paksi Y. Okey, jadi saya ganti bila X sama dengan kosong, Y, 2Y sama dengan negatif. So, darab dengan kosong tambah 8, jadi 2Y sama dengan 8, jadi Y sama dengan 8 bagi 2, so dapat 4. Di sini 4, jadi X kosong, Y 4. So, sini. Okey, yang seterusnya, saya ada 2 nilai Y kosong sama dengan negatif X tambah 8. Jadi kosong sama dengan negatif X tambah 8. Negatif X pindah ke kiri jadi X sama dengan 8. So 8 kosong sini. Okey, jadi awak garis. Guna pembaris lah. Saya tak guna ni. Awak mesti guna pembaris. Mesti lalu 8, mesti melalui 4. Okey, jadi ini adalah garisan 2Y sama dengan negatif X tambah 8. Okey, yang seterusnya kita tengok dia guna lebih besar. Bila lebih besar maksudnya dia berada di sebelah atas. Jadi awak dah boleh lorek, jadi jawapan dia dekat sini. Okey, kita pergi kepada soalan pertama. Masih soalan pertama tapi kita masuk kepada tajuk lain sikit, iaitu set. Okey, awak tengok yang pertama, soalan 1.10. Okey, gambar Raja Van di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Okey, pada Raja di ruangan jawapan lorekkan set R bersilangan bukan Q. R bersilang dengan bukan Q. Okey, jadi saya label dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, kita tengok R. R dia apa? R maksudnya ini sahaja. Jadi R adalah 4, 5. Okey, kemudian Q. Sorry, bukan Q. Awak tengok pada Q, ni Q. Tapi bukan, maksudnya di luar Q. Jadi bukan Q maksudnya di luar Q, iaitu 1 dan 5. Okey, bila persilangan ini, maksudnya awak kena cari yang sama. Okey, jadi yang sama adalah 5. Jadi dekat 5 tu awak lorekkan.
Okey, lorikkan. 5, lorikkan. Okey, yang seterusnya B. B dia minta P persilangan dengan Q kesatuan bukan R. Okey, jadi kalau kes macam ni, awak selesaikan dalam tanda kurung dulu. Selesaikan dalam tanda kurung. Masih buat benda yang sama, label dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Label ni mesti mengikut kepada bahagian yang berlainan. Okey. Jadi, kita tengok pada Q dulu. Q adalah bersamaan dengan, kita tengok Q. So, Q ini. Jadi, Q nilai dia adalah 2, 3, 4. Okey. Kemudian kita tengok kepada R. Jadi R ini, okey, R ini, tapi kita bukan nak R, tapi kita nak R prime. R prime tu maksudnya bukan R. Bukan R, maksudnya luar daripada R, iaitu berapa? 1, 2, 3. Okey, kalau ini maksudnya semua. Semua. Jadi, sekarang kita ada Q kesatuan bukan R adalah semua. Maksudnya 1, 2, 3, 4. Semua nilai yang ada dekat sini. Semua nombor ni. Yang bertindih kita tulis sekali sahaja. Okey. Yang seterusnya kita cari P. Okey, P. Jadi P yang ni. Jadi P adalah 1 dan 2. Maka kita awak tengok sekarang dia nak ni. Dia nak bersilang. Bila bersilang, maksudnya awak merujuk kepada yang ni, yang bersilang. Okey, yang bersilang. Maksudnya yang bersilang ni bertindih. Bertindih atau dengan kata lain, sama. Okey, jadi yang sama awak ada apa? 1 dan 2. Okey, jadi maksudnya awak kena lorikkan 1 dan 2. Okey. Yang seterusnya, soalan 11. Okey, gambar rajah Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Okey, diberi pada set semesta adalah 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kemudian set P 2, 4, 6, 8 dan 10. Set Q 1, 4, 9. Pada rajah di ruang jawapan, lukis hubungan set yang berikut. Awak tengok pelajar. Awak tengok ada persilangan tak antara set-set tersebut? P dengan Q ada persilangan ataupun tidak? Kalau awak tengok dekat situ, P dengan Q, okey, P dengan Q dia ada yang sama kan, iaitu 4. Jadi yang ni ada 4. Maksudnya dia bersilang, dia bertindih. P dengan Q, dia bertindih. Sini ada 4. Okey, yang lain dekat luar. Okey. Jadi kalau awak tengok dekat situ, 1 dia dah guna, 2 dah guna, 3 belum, 4 dah, 5 belum, 6 dah, 7 belum, 8 dah, 9 dah, 10 dah. Okey, maksudnya okey, PQR. Jadi R tu adalah selain daripada yang dah guna, iaitu kita ada berapa? 3, 5, 7. Okey. Jadi kita lukis. Jadi maksudnya kita ada
R, kita ada 3, 5, 7. Okey. Kemudian kita ada Q dan kita ada P. Okey, yang bertindih adalah 4. Okey. Jadi set P kita ada 2, 4 dah tulis, 6, 8, 10. Okey, untuk set Q kita ada 1, kemudian 4 dah tulis, 9. So itu jawapan dia. Okey, B, labelkan setiap elemen dalam yang berikut. Saya dah label. Jadi saya dah menjawab soalan. Okey. Yang seterusnya soalan 12. Okey, gambar rajah Venn rajah 1 menunjukkan bilangan unsur set P, Q dan R. Okey, P kesatuan Q kesatuan R. Kemudian NR sama dengan NQ bersilang dengan bukan R. Okey, lorikkan set Q bersilang dengan bukan R. Okey, jadi saya label dulu jadi 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi awak tengok Q. Q tu merujuk pada Q. Jadi Q nombor dia adalah 2 dan 3. Sekarang kita tengok bukan R. Luar daripada kotak R, bukan R kita ada 1, 2. Bila bersilang maksudnya tengok yang bertindih iaitu 2. Okey, tanda ni bertindih. Ataupun sama. Okey, jadi 2. Jadi awak loriklah dekat 2 tu. So, jawapan dia sini. Okey. Di bahagian 2 sahaja. Okey, yang seterusnya cari nilai X. Okey, nilai X dia bagi B ya. NR adalah sama dengan bilangan Q bersilangan dengan bukan R. Okey. Jadi awak tengok yang bukan R kita ada berapa? Yang ni yang kita dah lorik ni. Yang ni adalah sama dengan 15. Okey. R awak adalah merujuk kepada yang ni. Jadi dalam R tu ada berapa? Ada X. Okey, kita ada X, kita ada 3, kita ada 7. Okey, ni X, 3, 7. Okey. Jadi selesaikan. Jadi ini akan dapat X tambah 10 sama dengan 15. Jadi X sama dengan 15 tolak 10 so dapat 5. Okey, yang seterusnya soalan 13. Okey, soalan terakhir. Okey. Dalam rajah 1 ialah gambar rajah Venn yang menunjukkan set X, set Y dan set Z dengan keadaan set semesta X kesatuan Y kesatuan Z. Okey, dengan menggunakan tata tanda set, nyatakan operasi set di antara set X, set Y dan set Z bagi rantau yang berlorik. Okey. Dia suruh guna tata tanda. Okey. Jadi awak tengok dia adalah dekat Y. Okey. Macam mana awak nak buat? Okey. Jadi maksudnya dia bukan, kalau dekat Y ni maksudnya bukan X dan bukan Z. Okey. Jadi dia mesti bersilang pada semua kan? Jadi apa yang jawapan dia adalah bukan X bersilang dengan Y bersilang dengan bukan Z. Okey. Jadi maksudnya luar Z, luar X.
dekat yang berlorek ni memang dah luar Z dan luar X, tapi dia berada di dalam Y. Maka sebab itu dia bukan X bersilang dengan Y, bersilang dengan bukan Z. Okey, B. Gambar raja Venn di ruang jawapan menunjukkan set P, set Q dan set R dengan keadaan set semesta P kesatuan Q kesatuan R. Pada ruang jawapan lorekkan. Yang ni tak ada gambar raja. Jadi saya skip lah yang tu. Jadi saya harap ini sedikit sebanyak boleh membantu anda untuk memahami soalan satu. Jadi awak tolong belajar. Kalau awak tak faham, awak boleh ulang balik video ini. Okay, jadi saya berhenti sampai sini. Nanti saya cuba buat untuk soalan yang kedua. Okay, jadi sekian, terima kasih.